Syarikat ialah sebuah republik berperlembagaan persekutuan terdiri daripada 50 negeri, sebuah daerah persekutuan, 5 wilayah yang tidak diperbadankan, 326 tanah reza Indian dan 9 pulau kecil terpencil. Dengan keluasan hampir 3.8 juta batu persegi, negara ini merupakan negara ketiga terbesar di dunia. Dengan populasi lebih ramai daripada 331 juta orang, ia adalah negara ketiga paling ramai penduduk di dunia. Ibu negara Amerika Syarikat iaitu Washington, D.C. dan bandar yang paling padat sekaligus menjadi pusat kewangannya adalah Bandar Raya New York. Amerika Syarikat ialah sebuah republik persekutuan dan demokrasi perwakilan dengan 3 cabang kerajaan yang bersasingan, termasuk Badan Perundangan Dui Cameron. Ia merupakan ahli pengasas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Bank Dunia, Tabung Kewangan Antarabangsa, Pertubuhan Negara Amerika UAS, NATO dan organisasi antarabangsa yang lain. Ia adalah ahli tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Cukai import ialah caj yang dikenakan ke atas komoditi yang dibawa masuk ke sebuah negara. Ia sering dirujuk sebagai duty atau tarif custom. Cukai import selalunya ditentukan sebagai peratusan daripada nilai item. Tarif import digubal oleh kerajaan untuk melindungi industri asli daripada persaingan antarabangsa dan menjana pendapatan. Jumlah cukai import dan duty yang perlu dibayar bergantung pada negara dari mana barangan itu diimport. Kadar cukai duty adalah antara 0 hingga 37.5%, dengan kadar biasa ialah 5.36%. Kadar rata sebanyak 3% digunakan untuk pembelian e-dagang yang melebihi had ambang cukai import Amerika Syarikat. Jadual tarif harmonisasi HTS ialah kaedah untuk mengkategorikan komuniti untuk tujuan custom, berfungsi sebagai asas untuk tarif import di Amerika Syarikat. Setiap barang diberikan kod tarif oleh HTS dan kod tarif ini menetapkan kadar import yang berkaitan. Tarif import ad valorem ialah tarif yang dikenakan sebagai perkadaran nilai barang yang diimport. Pengelasan cukai import ini terbahagi kepada banyak bahagian, antaranya ialah barangan pakaian dan aksesori pakaian yang dikait, barangan pakaian dan aksesori pakaian yang tidak dikait, kenderaan selain daripada kereta api dan alat ganti serta aksesori kenderaan, kasut, gaiter dan seumpamanya serta bahagian barangan tersebut, jentera dan peralatan elektrik seperti radio, TV dan lain-lain, reaktor nuklear, jentera dan peralatan, barangan kulit, pelana, beg tangan dan lain-lain. Kadar cukai import ini khusus untuk setiap kategori berbeza-beza bergantung pada negara dan jenis barangan yang diimport. Secara amnya, bagaimanapun barangan yang dianggap penting atau perlu seperti makanan dan pakaian tertakluk pada kadar cukai import yang lebih rendah daripada barangan yang dianggap sebagai barangan mewah. Secara umum, kategori import Amerika Syarikat terbesar cenderung untuk membawa kadar tarif yang agak rendah, manakala bagi pakaian yang tidak dijahit adalah sebanyak 15.8%. Bagi kasut pula, hampir semua 25.5 bilion US dollar dalam kasut yang diimport adalah tertakluk kepada duty pada kadar 11.9%. Jentera dan peralatan elektrik pula, kategori tunggal terbesar barangan import dengan purata duty hanya 2.7%. Peralatan komputer dan jentera perindustrian, kategori import terbesar seterusnya dengan purata duty sebanyak 3%. Kenderaan dan alat ganti mengambil kira sebanyak 292.6 bilion US dalam import tetapi menjana kurang daripada 3.4 bilion hasil tarif, iaitu sebanyak 2.7% daripada nilai boleh dikenakan cukai. Keluli dan aluminium. Produk keluli yang diimport dipilih untuk tarif 25% oleh pentadbiran Presiden Donald Trump berjumlah 29.3 bilion US dollar tahun lepas. Bagi mineral dan logam, salah satu kelas import di mana Amerika Syarikat mempunyai tarif yang sangat rendah dengan duty purata 1.7%. Secara keseluruhannya, Amerika Syarikat mempunyai tarif yang agak rendah berbanding negara maju yang lain. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian seperti pakaian dan kasut yang mempunyai tarif yang tinggi. Di Amerika Syarikat, tarif import digunakan untuk melindungi ekonomi domestik, menjana pendapatan dan menggalakkan perdagangan hasil. Yang pertama ialah melindungi ekonomi domestik. Tarif import boleh membantu dalam mempertahankan perniagaan orang tempatan daripada persaingan di luar negara. Ia boleh dicapai dengan menaikkan harga barangan import yang menghalang orang ramai daripada membelinya. Yang kedua ialah meningkatkan hasil. Kerajaan mungkin dapat mengumpul wang melalui tarif import. Kerajaan boleh menggunakan wang ini untuk membayar perkhidmatan dan program. Yang terakhir ialah boleh menggalakkan perdagangan hasil. Hal ini boleh digunakan untuk menggalakkan perdagangan yang adil dengan menghalang negara lain daripada mendapat kelebihan tidak adil di pasaran Amerika Syarikat. Menggunakan cukai ke atas produk buatan negara dengan standard alam sekitar atau buruh yang longgar adalah satu cara untuk mencapai matlamat ini. Di Amerika Syarikat, tarif import digunakan untuk melindungi ekonomi domestik, menjana pendapatan dan menggalakkan perdagangan hasil. Yang pertama ialah melindungi ekonomi domestik.
Tarif import boleh membantu dalam mempertahankan perniagaan orang tempatan daripada persaingan di luar negara. Ia boleh dicapai dengan menaikkan harga barangan import yang menghalang orang ramai daripada membelinya. Yang kedua ialah meningkatkan hasil. Kerajaan mungkin dapat mengumpul wang melalui tarif import. Kerajaan boleh menggunakan wang ini untuk membayar perkhidmatan dan program. Yang terakhir ialah boleh menggalakkan perdagangan hasil. Hal ini boleh digunakan untuk menggalakkan perdagangan yang adil dengan menghalang negara lain daripada mendapat kelebihan tidak adil di pasaran Amerika Syarikat. Menggunakan cukai ke atas produk buatan negara dengan standard alam sekitar atau buruh yang longgar adalah satu cara untuk mencapai matlamat ini. Assalamualaikum. Nama saya Siti Aisyah Binti Azizan, nombor menteri 284850. Saya akan teruskan pembentangan pada bahagian kadar cukai. Cukai import ataupun tarif di Amerika Syarikat adalah berbeza mengikut produk tertentu yang diimport. Kadar tarif ini akan ditentukan berdasarkan klasifikasi barang oleh Harmonized Tariff Schedule ataupun HTS Amerika Syarikat. HTS akan memberikan kadar tarif yang sepadan dengan kod tarif khusus bagi setiap produk. Hal ini dilihat daripada kadar cukai duty di Amerika Syarikat adalah antara 0 sehingga 37.5%, dengan kadar biasanya adalah 5.63%. Kadar rata adalah sebanyak 3% digunakan untuk pembelian e-dagang yang melebihi had ambang cukai import Amerika Syarikat. Yang adalah prinsip percukaian. Terdapat 3 prinsip percukaian yang digunakan oleh Amerika Syarikat dalam cukai import. Yang pertama adalah perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan industri dalam negeri, perlindungan dan keselamatan pengguna. Yang pertama, perlindungan hak kekayaan intelektual. Kerajaan Amerika Syarikat akan mengenakan tarif import yang tinggi terhadap barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual ataupun haki. Hal ini bagi melindungi pemegang haki Amerika Syarikat daripada mengimport barang-barang bersifat bajakan ataupun produk-produk yang melanggar paten, jenama dagang ataupun hak cipta. Perlindungan industri dalam negeri. Cukai import boleh digunakan sebagai alat untuk melindungi industri domestik daripada persaingan yang tidak adil. Dengan mengenakan tarif ke atas barang import tertentu, kerajaan Amerika Syarikat boleh menyediakan medan sama rata bagi pengeluar domestik dan menghalang lambakan barang yang asing yang murah dan boleh mengancam industri tempatan. Tiga adalah perlindungan dan keselamatan pengguna. Cukai import mungkin dikenakan ke atas barangan ataupun produk yang tidak memenuhi piawai keselamatan dan kualiti Amerika Syarikat. Hal ini bagi memastikan produk yang diimport memenuhi keperluan kawasan yang diperlukan, melindungi kesihatan dan keselamatan pengguna. Kesimpulan yang saya dapat rumuskan daripada bahagian B bagi tajuk pengenalan cukai import adalah cukai import dikenakan adalah untuk melindungi industri tempatan, mempromosikan keadilan perdagangan antarabangsa dan mengumpulkan pendapatan kerajaan. Cukai import juga dipengaruhi oleh perjanjian perdagangan antarabangsa seperti perjanjian perdagangan bebas atau WTO. Penguatkuasaan cukai import ini adalah sangat penting. Tindakan memperkenalkan cukai import juga dapat mempengaruhi hubungan global dan dapat memicu ketegangan dagangan serta perang dagang yang berdampak pada ekonomi global. Bagi objektif assignment ini ialah penulisan tertumpu kepada penganalisis cukai import ke atas kerajaan, ekonomi dan masyarakat Amerika Syarikat. Seterusnya pula menerangkan perbezaan antara tarif dan duty, dan yang ketiga menjelaskan kesan daripada duty excise kepada hasil cukai, perlindungan ekonomi dan masyarakat. Takrifan bagi tarif merupakan sejenis cukai langsung yang dikenakan ke atas produk dan terdapat dua jenis tarif, iaitu tarif import dan tarif ekspor. Manakala duty pula merupakan sejenis cukai tidak langsung yang dikenakan ke atas pengguna dan terdapat dua jenis, iaitu cukai excise dan custom. Oleh itu, perbezaan asas antara kedua-dua jenis cukai tersebut ialah duty dikenakan ke atas komoditi tertentu, tidak kira sama ada ia dikilang secara tempatan, diimport atau diekspor, manakala tarif merupakan baliknya yang mana digunakan semata-mata untuk import, ekspor dan melindungi pembuatan rumah, melihatkan perdagangan dari negara tertentu dan mewujudkan pendapatan kepada kerajaan. Dan duty ialah sejumlah wang yang dibayar mengikut kadar tarif yang ditentukan oleh kerajaan. Dalam kedua keadaan tersebut, kerajaan mengenakan cukai bagi mengutip hasil. Berikut merupakan beberapa kesan cukai import terhadap kerajaan. Yang pertama ialah meningkatkan pendapatan, melindungi industri tempatan, regulasi pasaran dan pengurangan defisit perdagangan. Meningkatkan pendapatan. Cukai import adalah sumber pendapatan utama bagi kerajaan. Dengan mengenakan cukai ke atas barangan yang diimport, kerajaan dapat mengumpul pendapatan tambahan dari import atau pengguna akhir.
Yang kedua ialah melindungi industri tempatan. Cukai import dapat digunakan untuk melindungi industri tempatan dari persaingan asing yang tidak adil. Dengan menaikkan cukai ke atas barangan import, kerajaan dapat membuat harga barang-barang import lebih mahal daripada barang tempatan yang serupa. Regulasi pasaran. Cukai import juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengawal dan mengatur pasaran. Kerajaan boleh mengenakan cukai ke atas barangan yang dianggap merugikan masyarakat atau mengancam keselamatan negara. Contohnya, cukai import boleh dikenakan ke atas terjangkau bahan berbahaya atau produk-produk yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Yang terakhir ialah pengurangan defisit perdagangan. Jika kerajaan menghadapi defisit perdagangan, iaitu lebih banyak import daripada ekspor, cukai import dapat membantu menguranginya. Dengan mengenakan cukai yang lebih tinggi ke atas barangan import, kerajaan dapat merangsang permintaan terhadap barang-barang tempatan dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi domestik sehingga mengurangkan defisit perdagangan. Seterusnya adalah analisis kesan cukai import terhadap pertumbuhan ekonomi. Cukai import boleh memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai cara. Cukai import boleh melindungi industri domestik dengan menjadikan barang import mahal, mengalahkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengeluaran, pekerjaan dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Namun begitu, apabila cukai import dikenakan, kos barang import juga akan meningkat. Ini akan membawa kepada peningkatan harga yang lebih tinggi kerana perniagaan terpaksa mengeluarkan kos tambahan untuk mengekalkan margin keuntungan mereka. Hal ini boleh membawa kepada penurunan kuasa beli dan berpotensi menurunkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga pula kepada masyarakat. Harga produk import akan lebih mahal. Duty import boleh menyebabkan harga produk import menjadi lebih tinggi bagi pengguna Amerika Syarikat. Tarif tambahan yang dikenakan ke atas barangan tertentu boleh meningkatkan kos import yang akhirnya akan dipindahkan kepada pengguna melalui harga jualan yang lebih tinggi. Kedua, permintaan terhadap produk tempatan akan meningkat. Pengenaan cukai import ini boleh memberi insentif kepada pengeluar domestik untuk bersaing dengan produk import. Dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi ke atas produk import, kerajaan Amerika Syarikat boleh menggerakkan pengguna untuk membeli barangan buatan dalam negara. Yang seterusnya boleh menyokong industri domestik dan mewujudkan pekerjaan. Selain itu, pemilihan produk akan terhad. Pengenaan duty import yang lebih tinggi boleh menyebabkan produk import akan lebih mahal untuk rakyat tempatan. Dalam sesetengah kes, ini boleh menyebabkan pilihan pengguna akan terhad kerana produk domestik mungkin tidak dapat memberikan kepelbagaian atau kualiti yang sama seperti produk import. Terakhir, pelindungan industri dalam negeri. Duty import boleh memberi perlindungan kepada industri tempatan daripada persaingan luar. Tarif yang dikenakan akan lebih tinggi ke atas produk import. Harga dalam produk dalam negeri secara relatif akan lebih murah. Ini boleh memberi manfaat kepada pengeluar tempatan dan mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor tertentu. Berdasarkan catapan dan graf yang tertera, berikut merupakan hasil kerajaan pusat dan merupakan pertumbuhan ekonomi. Bagi hasil kerajaan pusat, terdapat sebanyak 41.5% cukai individu, cukai insurans sosial pula 24.3%, cukai pengenaan terdapat 17.6%, cukai harta 12.1%, cukai korporat 3.5% dan lain-lain 0.9%. Bagi pertumbuhan ekonomi bagi negara Amerika Syarikat dari tahun 2010 hingga 2021 menunjukkan trend yang tidak menentu, iaitu pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi negara US sebanyak 2.71%, 2011 1.55%, 2.28% pada tahun berikutnya, 1.84% pada tahun 2013, 2.29% pada tahun 2013, 2.29% pada tahun 2014, 2.71% pada tahun 2015, menurun sedikit 1.67% pada tahun berikutnya, pada tahun 2017 2.24%, 2.95%, 2.29% dan jatuh merunduk negatif 2.77% dan meningkat secara mendadak pada tahun 2021 iaitu sebanyak 5.95%. Kisahan kepada kerajaan. Yang pertama, hasil kerajaan. Duty import boleh menjadi sumber pendapatan kerajaan. Dengan mengenakan tarif ke atas produk import, kerajaan boleh mengutip cukai daripada import tersebut. Hasil yang dijana boleh digunakan untuk membiayai pelbagai program yang dianjurkan oleh kerajaan seperti infrastruktur, pemerintahan umum dan pembangunan ekonomi. Yang kedua pula, tindak balas daripada negara lain. Apabila cukai import dikenakan oleh negara Amerika Syarikat kepada sesebuah negara yang lain, ia akan mencetuskan tindak balas daripada sesebuah negara yang lain tersebut. Negara-negara ini boleh mengenakan tarif balas ke atas produk yang diekspor dari negara yang mengenakan duty atau duty excise. Kesan daripada tindak balas ini akan memberi kesan negatif kepada ekspor negara yang mengenakan duty import. Kesan terhadap hubungan dua hala. Pengenalan duty import yang ketat atau perlindungan boleh menjejaskan hubungan dua hala dengan negara lain. Dasar asas yang dianggap adil atau diskriminasi boleh mencetuskan ketegangan dan perdebatan dalam hubungan perdagangan antara bangsa. Kerajaan mesti mempertimbangkan kesan politik dan diplomatik daripada dasar asas yang dilaksanakan. Kesan kepada negara. Seperti yang terdapat dalam kesan kepada kerajaan, kesan kepada negara juga akan memberi impak yang sama. Yang mana hasil kerajaan, duty import akan menjadi sumber pendapatan bagi negara Amerika Syarikat. Dengan mengenakan tarif ke atas produk import, kerajaan boleh mengutip hasil cukai daripada import tersebut. Hasil ini boleh digunakan bagi membiayai program kerajaan termasuk pembangunan infrastruktur, pertahanan pendidikan dan sektor kesihatan. Yang kedua pula, pelindungan industri dalam negeri. Pengenaan duty import boleh memberi perlindungan kepada industri domestik Amerika Syarikat dengan menggunakan tarif yang lebih tinggi ke atas produk import. Kerajaan juga boleh menggalakkan pengguna Amerika Syarikat membeli barangan buatan negara itu. Terakhir, kesan kepada pengguna dan inflasi. Duty import yang dikenakan ke atas produk import boleh menyebabkan kenaikan harga sesuatu barang. Hal ini akan memberi kesan kepada
paksa beli pengguna dan akan menyebabkan inflasi. Kerajaan juga harus mempertimbangkan kesehatan sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga ini, yang mana pengguna akan bergantung kepada produk import.